أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Shallallahul azim. Saya hormati Tuan Imam, sebagai hidup kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di atas izin dan inayahnya kita pada malam ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di rumah Allah ini, di masjid ini. Mudah-mudahan apa jua yang kita buat pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas apa jua tindakan amalan yang kita buat pada malam ini, saya secara pribadi dan mengharapkan tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita buat pada malam ini dia menjadi kita kata baik, dia menjadi satu amalan sebagai persediaan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Sebab Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Apa maknanya? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ayat yang saya baca masa muqaddimah tadi pun ada sebut tentang ittaqullah juga, Ayat ini juga ada 2 kali Allah Subhanahu wa taala ulang kalimat taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian ayat selepas itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat dan memerhatikan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat, kamu perhati, kamu tengok apa yang kamu telah sediakan lighad, untuk hari esok, yakni hari akhirat, ketika mana kita dibangkitkan pada hari yaumul hisab, hari kemudian. Jadi Allah pesan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengok diri kita, tengok ahli keluarga kita, apakah kita buat persediaan untuk
hari akhirat. Nafsu ma qaddamat lighad, hari besok, untuk hari kemudian. Wattaqullah, Allah tegaskan lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Sebab itu mudah-mudahan kita duduk di rumah Allah pada malam ini dikira sebagai kita membuat persediaan untuk kita saat mana kita dibangkitkan pada hari akhirat kelak. Persediaan ini banyaklah. Kita duduk mendengar dalam majlis ilmu ini kan, seperti mana yang kita selalu kita dah pernah dengar saat tersebut, sangat banyak kelebihan dia. Jadi mudah-mudahan ianya menjadi persediaan kepada kita. Seperti mana yang kita dah pernah baca dulu kan, dari sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Abu Hurairah, hadis sahih Muslim kan, disebut tidaklah sesuatu kaum, satu golongan itu yang berkumpul di mana-mana rumah Allah, tak kira lah di mana-mana rumah Allah, dalam keadaan dia sebagai yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan dia mempelajarinya kan. Maka di sana hadis-hadis tersebut ada 4 kelebihan yang kita dapat. Saya dah pernah baca hadis ni ada 4 kelebihan. Yang pertama disebut kita akan mendapat ketenangan. Yang kedua kita akan mendapat rahmat. Yang ketiga kita akan dapat naungan para malaikat. Dan yang keempat kita akan mendapat, Allah akan memuji kita di hadapan makhluk yang lain. Jadi mudah-mudahan apa dulu yang kita buat pada malam ni, kita duduk di masjid ni, biarlah dia menjadi dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai persediaan sebelum kita bertemu dengan Allah ketika mana kita dibangkitkan pada hari akhirat kelak. Masa dan saat seperti mana yang Azmi sebut tadi kan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasai mati. Dan bila wallahu a'lam datang. Jadi sebab tu saya nasihatkan diri saya sendiri lah, mudah-mudahan kita bersedia untuk menghadapinya. Seperti mana ada orang sebut kan, perjalanan hidup kita ni dia ikut skrip. Skripnya sampai waktu ni kita buat apa, sampai waktu ni, sampai masa ni, sampai pada saat dan ketika ni apa yang berlaku pada kita. Skrip itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Saya sendiri tak tahu skrip saya selepas kuliah ni, selepas habis work, kita tak tahu skrip kita. Bila berlaku, itulah. Jadi kita ni disebut sebagai orang yang melakukan watak dalam skrip yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita boleh duduk dalam masjid pada malam ini, kita boleh solat berjemaah. Memang skrip kita Allah takdirkan begitu. Mungkin kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, skrip dia berbeza dengan kita pada malam ni. Tak sama skrip dia. Perjalanan cerita dia tak sama pada malam ni. Alhamdulillah, perjalanan cerita kita pada malam ni, kita duduk di dalam masjid. Alhamdulillah. Zahirnya, pada pandangan mata kasar kita berada di tempat yang baik secara zahir. Mudah-mudahan bukan secara zahir saja kita berada, pada pandangan mata kasar kita saja kita berada di tempat baik. Mudah-mudahan yang batin, yang di sebalik dalam hati kita juga, mudah-mudahan kita berada, memang kita sedang melakukan amal kebaikan. Jadi sebab tu bila kita buat amal kebaikan, kita buat persediaan untuk menghadapi hari esok, jadi insya-Allah kita berada di landasan orang-orang yang mencari ataupun orang yang menuju untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Persediaan untuk hari esok. Sebab tu kalau kita lihat kepada definisi takwa untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
Kalau boleh saya ulang, di sana ada 4 ciri-ciri takwa. Saya ulang balik. Yang pertama disebut sebagai takwa itu iaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Tanda kita takut kepada Allah SWT, kita laksanakan segala suruhannya dan kita meninggalkan segala larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, beramalu bitanzil, kata Sayyidina Ali. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, beramal dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam Quran sebut suruh kita buat baik, kita buat. Suruh solat, kita melaksanakan solat. Alhamdulillah, kita berada di ciri yang kedua yang disebut oleh Sayyidina Ali, iaitu wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Maknanya beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, wal ridha bil qalil. Ridha bil qalil maknanya apa? Kita rasa cukup dengan benda yang sedikit. Kita rasa cukup, rasa redha dengan benda yang sedikit. Mungkin kita tak sihat macam orang lain, kan? Lutut kita tak kuat macam orang lain, tapi kita ada rasa sakit-sakit sikit, tapi kita redha, kita boleh sampai, kita boleh solat di rumah, kita boleh datang ke masjid, kan kita redha. Dan yang keempat ni, ista'dad liyaumir rahim. Kata Nabi, buat persediaan untuk hari kemudian. Sebab tu kita sentiasa mengharapkan, saya sendiri memberi tazkirah kepada saya sendiri, mudah-mudahan apa jua yang kita buat ianya sebagai bekalan, sebagai persediaan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Buatlah apa sahaja, ya, buatlah apa sahaja. Yang penting ianya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh. InsyaAllah semua itu dia menjadi bekalan kepada kita. Duduk dalam masjid pada malam ni pun InsyaAllah, kan, siapa-siapa yang belum niat iktikaf, kau terlupa. Saya nak cek suhu sehingga terlupa nak berniat iktikaf. Saya sebut ni, mana-mana yang terlupa, niatlah iktikaf. Kita buat benda yang mudah-mudah, kan? Buat benda yang mudah-mudah, niat iktikaf. Daripada kita masuk sekarang ni sehingga kita keluar, dapat pahala iktikaf. Sembahyang sunat, dapat pahala sembahyang sunat, kan? Jadi mudah-mudahan semua tu dia menjadi bekalan kepada kita sebagai persediaan ketika mana kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi kasih sekalian. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung satu lagi tajuk di bawah tanggungjawab seorang Muslim dalam masyarakatnya. Tajuk ini tajuk yang biasa, tapi saya rasa tajuk ini dia ada dalam masyarakat kita. Kita sedia maklum bahawa tidak sepatutnya ada, tapi banyak ada dalam masyarakat. Baik, yang itu tajuk dia mendamaikan sesama Muslim. Mendamaikan sesama Muslim. Jadi salah satu tanggungjawab kita dalam masyarakat kita, orang beriman, orang Islam yang benar-benar faham tentang ajaran agama, maka salah satu tanggungjawab dia iaitu mendamaikan sesama Muslim. Yang mendamaikan ini melibatkan mendamaikan orang yang bergaduh, mengelokkan hubungan orang yang mungkin bermusuhan dan sebagainya. Baik, jadi malam ini kita akan ulang kaji tajuk dia. Baik, sebahagian daripada mengambil berat hal ehwal kebajikan dan melindungi orang Islam dari bahaya, termasuklah berusaha mendamaikan orang yang bergaduh di antara mereka. Wallahu a'lam. Ada ataupun tidak dalam masyarakat kita, kawan-kawan kita yang kita tahu kawan kita ni ada bergaduh dengan seorang lain, orang kawan lain. Mungkin dia taklah bergaduh bertepuk, tapi dia bergaduh cakap, kan? Dia simpan dalam hati, dendam dan sebagainya. Harap tak ada lah, harap tak ada. Cuma yang kita bimbang, kita duduk tengok orang, duduk nampak orang, tak ada, rupanya benda tu ada dekat kita. Itu yang bahaya.
Kita boleh tengok orang lain kan, rupanya kita yang termasuk orang yang bergaduh tu. Baik, nas-nas yang menjelaskan tentang hal ini adalah banyak. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang suruhan untuk kita jadi orang tengah, mengelakkan hubungan persaudaraan dalam kalangan kita. Di bawah ini adalah sebahagian contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina fatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Hujurat ayat 9. Muka surat 235 Haji. Ada 235. 235. Apa maknanya? Dan jika ada dua golongan daripada orang-orang yang beriman, orang mukmin itu berperang ataupun bergaduh, fa aslihu bainahuma, kata Allah, maka damaikanlah antara keduanya. Maka salah satu dari kedua golongan itu berbuat anaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah, bagi nasihatlah, bagi teguran golongan yang berbuat anaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi dalam ayat ini satu istilah fa aslihu bainahuma, damaikanlah kedua-dua. Maka kita jadi orang tengah. Tak tahulah sekarang ni masyarakat kita tak ada gaduh-gaduhan, tak ada gaduh-gaduhan. Mudah-mudahan tak ada. Dia boleh bergaduh ni macam-macam. Paling mudah kita bergaduh masa muka, tak musuh dengan kawan-kawan dengan sebab lidah, dengan sebab lisan, dengan sebab lisan. Kalau kita nak kata pergi bertumpuk, bertampar tu jarang-jarang sangat, tengok kan? Yang kita di masa muka dengan kawan-kawan dalam masyarakat kita, dalam kampung kita ni, sebab mulut, sebab mulut, sebab lisan. Saya sebut ni ialah tuan-tuan ahli masjid, insya-Allah bab ni okey kan, bab ni tak ada masalah. Tapi mungkin dalam masyarakat kita ada yang jenis yang kadang-kadang bila keluar saja daripada mulut dia tu perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, keluar je dari mulut dia, dengar sampai kat telinga kita, jadi tegas hati, jadi sakit hati. Dia dengan sebab lidahnya apa? Dilarang kita bercakap benda yang tak ada manfaat, tak ada manfaat itu. Yang kedua, bila kita bercakap tu berlebihan dalam berkata-kata. Kemudian kita bercakap benda-benda yang batil, benda-benda yang salah, benda-benda yang tidak benar. Ini menyebabkan orang yang bila dia dengar, dia akan terasa hati dan sebagainya. Ataupun kita bercakap dengan, kita keluar daripada mulut kita kalimah-kalimah ataupun perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kotor. Ini juga boleh menyebabkan apabila kawan kita ataupun saudara kita ataupun yang kita kenal ni, dia akan terasa hati. Ataupun keluar daripada kita ni kalimah-kalimah laknat, kalimah-kalimah laknat. Tuan mungkin tak buat, bila kita tak buat ni kita tak terasa. Tapi dalam masyarakat kita kadang ada orang yang dia suka bercakap, dia suka maki-maki kan, dia keluar dia celaka, babi, setan, natang, semua ada dalam kalangan kita. Ada. Yang ini saya berani sebut sebab kita biasa dengar, biasa kita dengar dan biasa kita jumpa. Ada. Dalam masjid ni tak ada lah, insya-Allah. Kalau ada juga, diam lah.
Tajuk ni kita kena ulang kerak sikit kalau ada. Mudah-mudahan tak ada. Ini keluar mulut ni dah jadi terbiasa. Bila keluar benda-benda yang macam ni, kadang-kadang orang yang dengar tu dia tak boleh terima, kan? Mungkin kena dengan orang tu menyebabkan dia terasa hati dan sebagainya. Maka boleh berlaku bergaduh, boleh bermusuh dan sebagainya. Boleh bergaduh juga dengan sebab lisan, sebab orang kan terlebih bergurau. Terlebih bergurau juga disebut dalam buku, dia kata punca-punca berlakunya permusuhan, pergaduhan antara seseorang dalam masyarakat. Bergurau lebih. Bergurau memang disuruh oleh agama, tapi kalau berlebih-lebihan dia boleh jadi lain. Dia boleh jadi bergaduh. Bergaduh. Kadang-kadang bergurau ni, ya Allah, budak-budak tengok malu. Orang tutor boleh bergurau ni sangat tak elok kadang-kadang. Saya nak sebut dalam masjid ni pun contoh-contoh pun macam tak pun nak sesuai, tapi ada dalam kalangan masyarakat kita punyalah rapat baik tu sehingga kan kita bergurau, sehingga menjatuhkan maruah aib seseorang. Kalau macam tak tahu apa kategori orang ni, dia boleh bergurau dengan kita dan kita boleh bergurau dengan dia. Ini pun satu bab ni. Betul. Ada orang betul. Watak-watak orang ni, dia melawat dengan kita, dia bergurau kita okey. Dia kata kat kita macam-macam okey. Tapi kita bergurau dia, kata kat dia bergurau, dia tak rasa hati. Ini pun kena tengok juga. Kena tengok. Ni macam mana? Nampak duduk orang ni. Kasar orang tu. Tak ada. Kasar. Jadi bergurau kena jaga. Kemudian kita ada ejek, hina orang. Ini semua sebab lisan, sebab lidah. Saya nasihatkan diri saya juga ni, bila baca ni kita takut kan, kita tu banyak jumpa orang, banyak kuliah, banyak program. Kadang-kadang ucapan kita ni menyebabkan orang terasa. Mungkin kita tak ada niat, tapi dia juga dia terasa. Kita tegur orang tu, kau ni pakai emas 2 hari dah aku tengok pakai emas tu, sampai berbulu-bulu emas tu kan. Keluar ni, tak tukar-tukar kan. Ada tak orang tak tukar? 3 hari dah mari ke masjid tak tukar-tukar emas. Lepas pakai, gantung kat handle, datang buat lagi, gantung lagi. Okey je lah, bukan ada masalah apa kan. Tapi kata buat kawan kita ke gurau kan. Gurau-gurau itu kau boleh terasa. Mas kena pakai kan ni, masa saya cakap cik tak pakai kan. Bagi tengok bergara tu betul tak Ustaz? Dalam masjid pun ni kan. Kita kena aku lah. Saya duduk plan nak balik Kedah cuti minggu depan ni. Dah lama dah tak balik ni. Daripada tahun ni tak balik lagi ya. Tahun ni tak balik lagi. Ini nak balik raya dah bulan 3 tu dah PKP. Ni kan nak balik minggu depan ni, waktu cuti ada 3-4 hari ni. Minggu depan hujung bulan Ogos ni ada cuti. Ada cuti kan. Lepas tu tengok Kim di Kedah dah duduk meningkat. Saya takut lepas saya balik Kedah, saya seorang-seorang kat sini kan. Malam ni saya kata saya ada kuliah, imam tak datang, semua tak datang kan. Kena kuarantin. Betul, kena kuarantin. Risau juga kan. Dia tak jauh tu dengan kawasan saya tu. Kawasan apa? Kluster Siva Jaga tu dengan tempat saya tak jauh tu. Tak sampai 20 km pun. Tak jauh. Kalau balik kampung saya lah, hutan kampung juga Kuala Batan tu, tak jauh. Allah Akbar kan? Kita dulu ingat lebih kan, tapi belum saya lagi. Lepas tu kita kena jaga lah. Kita kena jaga. Semalam semayang kat Masjid Al-Azim, Semayang kan. Memang straight lah, memang apa yang tak pakai tu kita dengar suara tu, apa yang jaga tu lagi jauh ni, dia suruh ni, kalau tak ada apa, tak ada emas ni, tak ada emas dan dia terus susul lagi kan, apa jarak tu. Sebab kita nak jaga lah. Itulah tak ada balik yang ni. Tunggu tahun, mudah-mudahan dia ni lah. Allah Akbar.
Kemudian apa lagi? Punca lisan ni, punca bergaduh ni. Saya sebut punca-punca dulu. Punca-punca dulu. Mengumpat. Mengumpat boleh jadi gaduh dalam masyarakat. Mengata. Dia mengumpat ni dia tak kira. Kan? Cikgu dia mengumpat sama-sama cikgu. Orang meniaga makan dia mengumpat sama kedai makan. Kan? Boleh. Dia mengumpat ni dia tak kira. Ustaz ada tak empat? Ada. Kalau tak kena cara, kalau tak ni, ada. Dia benda ni kita kena jaga. Dia tak kira satu. Dia tak kira satu. Kan? Mengadu domba. Mengadu domba ni macam mana ni? Mengadu domba ni? Tak tahu. Nampak? Ni tak pernah buat, dia tak tahu lah. Mengadu domba. Kan? Duk mengata orang ni, kata orang ni sampai kan? Jadi benda-benda ni dia boleh jadi punca kepada pergaduhan, permusuhan dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita. Cumanya kita dalam masyarakat kita ni kadang-kadang depan tu baik, kan? Dia boleh tu duk buat gotong royong korban sama-sama tu. Boleh duk bagi daging tu. Kan? Tapi nanti balik duduk belakang, lain dia cakap pasal kita. Kan? Tadi elok ya. Kan? Sebab apa? Sebab kita ni berdepan ni biasa kita ni di belakang misalnya. Kita tahu dia ni ada masalah dengan orang ni di belakang. Jadi banyak lagi lah. Itu sebab tu apa nama lidah ni kita kena jaga. Sebab dia antara punca utama pergaduhan dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Betul kita duduk di masjid ni, janganlah ahli masjid, ahli geng-geng masjid ni pun termasuk dalam ni. Mudah-mudahan tidaklah. Mudah-mudahan kita dijauhi. Sebab tu Nabi SAW bersabda, la yastaqimu iman hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, wa la yastaqimu lisanuhu, wa la yadkhulu rajulul jannah, wa la ya'manu jaruhu bawa'ih kama qala. Belum dinamakan lurus iman seseorang itu sehingga mana lurus hati dia. Dan belum dinamakan lurus hati dia itu, hati itu lurus, belum lagi dikira sebagai lurus sehingga luruslah lisan, yakni lidah dia. Dan tidak akan dapat masuk ke syurga seorang yang tetangganya tidak berasa aman daripada kejahatannya. Baik, sambung sini. Jadi itu punca-punca dia. Tadi saya baca tentang surah 35 tu, surah Al-Hujurat tu, di sana ada kalimah fa aslihu bainahuma. Apa sebut itu? Maka damaikanlah di antara keduanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah yang khusus akan mendamaikan dua golongan muslim yang bergaduh, meskipun ia bermaksud memerangi golongan yang keras kepala dan membangkang, sehingga tertegaknya keadilan dan persaudaraan Islam terjalin semula dalam masyarakat muslim. Sebab itu dalam surah Al-Hujurat juga ayat selepas itu disebut innamal mu'minuna ikhwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dengan ayat ini ada lagi kalimah taqwa. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini bersaudara. Yang beriman. Kita ni bersaudara. Yang duduk dalam masjid ini semuanya saudara. Bersaudara. Sebab innamal mu'minun ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka kerana itu damaikanlah di antara kedua saudaramu. Sebab yang kita saudara ni, jika ada berlaku permasalahan, pergaduhan dan sebagainya, ada rasa tak puas hati, maka kita perelokkan, kita baiki, kita damaikan, kita harmonikan ini. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Selagi Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. La'allakum turhamun. Jadi orang yang bermusuh, maka di sana kita bimbang tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW sendiri berjuang mendamaikan di antara golongan yang bergaduh. Tidak kira betapa sibuk pembagian dengan urusan negara dan kewajiban berdakwah, semata-mata hendak menyatakan kepada umatnya betapa pentingnya mendamaikan dua golongan muslim itu. Abu Al-Abbas As-Sahal Bisan As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang panjang bahawa Rasulullah SAW mendengar tentang pergaduhan di antara ahli Bani Amr bin Auf. Maka baginda keluar bersama beberapa orang untuk menyelesaikan masa sujud sehingga waktu solat. Ini akhlak Nabi. Nabi dengar orang yang bergaduh, Nabi akan mendamaikan, mengelokkan orang yang bergaduh tersebut. Rasulullah SAW sangat mengambil berat bahawa persaudaraan itu harus wujud dalam masyarakat Muslim, dan kehidupan Muslim itu harus dipenuhi dengan harmoni, kesucian, dan saling memahami antara satu sama lain. Baginda tidak pernah berhenti menggalakkan mereka melalui ucapan dan perbuatannya agar melakukan kebaikan, berbuat baik, dan bertoleransi. Nabi SAW tidak pernah jemu dalam menyuruh, menggalakkan, sama ada melalui ucapan Nabi sendiri ataupun melalui perbuatan Nabi SAW. Baginda memberi perhatian yang besar ke atas aspek penting pendidikan Islam, sehingga kemarahan, pergaduhan, dan kedegilan akhirnya menjadi suci, toleransi, dan pelapang dada. Sebuah contoh dipaparkan di sini daripada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu maksud Rasulullah SAW mendengar suara-suara ditinggikan dalam pergaduhan di luar pintu. Salah seorang meminta yang seorang lagi agar melupakan hutangnya dan lebih kurang dengan apa yang telah berlaku. Tetapi orang itu berkata, demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Rasulullah SAW lalu keluar lalu berkata, di mana orang yang bersumpah dengan nama Allah bahawa dia tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan melakukan kebaikan. Orang itu sangat malu apabila Rasulullah tanya begitu. Orang itu sangat malu bila mendengar suara Rasulullah menegur dan memarahinya. Maka dia pun menarik balik tanya dengan berkata, akulah orang yang Rasulullah, sesungguhnya dia boleh memiliki apa yang dia mahu. Tadi itu keras kan, kawan minta tangguh bayar hutang kan, minta settle ke, minta tangguh kan. Seorang lagi bergerak juga, tak nak bagi tak nak tolak ansur kan, tak nak tolak ansur sehingga kan mengeluarkan suara yang tinggi kan. Sebabnya kita marah kan, tak mati yang kita suara tinggi itu menyebabkan Rasulullah dengar, dan Rasulullah telah menegur sahabat tadi, dan sahabat tadi merasa malu dengan Rasulullah, lalu dia tarik baliklah kata-kata dia itu. Maka dua orang tadi berdamai, maknanya boleh bincang. Al-Kamakal hadis Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh, Rasulullah SAW mengizinkan agar menggunakan ucapan memujuk dengan harapan kedua-dua pihak tersebut berdamai dan dapat melembutkan hati yang keras. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita menggunakan ucapan yang lemah lembut dalam keadaan kita nak pujuk orang ataupun nak suruh orang buat baik, pujuk. Kalau sedemikian tidak dianggap sebagai bohong yang haram, dan orang yang mengatakannya tidak dianggap pembohong atau berdosa. Kita dapati bukti tentang hal ini dalam hadis Mukathur binti Uqbah bin Abi Mu'aidh radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, seseorang yang mendamaikan dua pihak itu bukan menipu bila dia memberitahu berita baik dan mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka. Maksudnya pada sini, kadang-kadang kita bila nak jadi orang tengah, nak baikkan berpihak ni, kalau kita cakap benda yang benda tu tak betul, tapi tujuan dia nak bagi baik kan. Contoh dua orang gaduh, kita A dan B, kita kata A ni kan cakap benda-benda yang baik dia tentang B, walaupun sebenarnya dia cakap macam-macam, cakap kasar kan. Tapi kita kata tak adalah, dia memang
cakap dengan elok je dengan ni. Tak ada nak mata nak apa. Kan kita seolah-olah macam nipu. Tapi untuk tujuan nak mendamaikan kedua-dua ni, maka itu dibenarkan dalam agama. Dalam agama. Dulu saya ingat saya belajar tentang perdamaian ni. Rasulullah SAW pernah bersabda lah, darjat yang paling utama daripada solat sedekah dan solat sedekah dan apa saya ingat lah. Kadang satu Mendamaikan orang, betul? Memang ada sebut tadi kan. Saya tak ingat saya tak sini. Solat berpuasa dan sedekah. Saya dah baca tentang tu hadis tu. Memang ada. Kan mendamaikan orang ni suruh apa? Mendamaikan orang yang bergaduh ni satu amalan, satu tindakan yang sangat terpuji. Sangat terpuji. Jadi kita boleh disebut sebagai dalam istilah sebagai tauriyah, helah untuk nak mendamaikan ni. Itu dengan kawan-kawan. Tapi dalam rumah tangga kadang-kadang selalu juga ni kan, kita balik lambat sini, balik lambat lagi kita guna dalil ni kan, biar rumah tak marah kan, jalan tak jam dia kata jam kan, jalan elok je ada accident tadi kan, lambat sikit sampai. Sedangkan tak ada accident ni kan. Sebenarnya nak bagi harmoni tu, kan, nak bagi harmoni tu. Tipu sunat. Dia tak ada sunat dapat pahala ni. Dia kalau tipu-tipulah dia kan. Kalau tipu sunat dapat pahala. Itu disebut sebagai, dalam istilah disebut sebagai tauriyah. Biasalah tauriyah. Yalah. Berbohong untuk kebaikan. Berbohong untuk kebaikan. Ini banyak orang kadang kita guna ni, tak tahu lah. Saya yang guna kan ni. Tapi saya boleh terima lah dia mengatakan Rasulullah kata menguruskan manusia adalah rumit dan lebih mudah menguruskan haiwan dan tumbuhan. Itu lagi Menguruskan manusia lebih rumit. Betul ni. Manusia ni dia ada akal kan, dia ada fikiran. Haiwan ni dia tak ada akal, sebab tu dia lebih mudah. Tapi kalau manusia dia tidak menggunakan akal dia lebih teruk daripada binatang. Kan? Apa ayat tu? Sorry. Ulai kalau abang apa tu? Sebelum tu kan? Ada mata Allah ayat di atas sebelah kiri. Tak lagi. Cerita pasal manusia ni bila dia tidak menggunakan segala nikmat macam indera dia tu dengan betul, maka dia ni lebih Allah ayat dia. Siapa ingat? Tanya saya. Ada mata, telinga. Tanya. Ni ni. Dia ada sebelah kiri. Quran ada sebelah kiri ayat atas ni. Allah kita apa? Jadi dalam nak mendamaikan orang ni, dia ada 3 cara. Pertama, kita kena ada ilmu. Ilmu ni termasuklah kita faham sirah psikologi orang. Kalau orang tu tengah marah, tengah dulu tu, tak payah dia bagi relax dulu, bagi dia tenang dulu. Tak payah lagi dia bagi nasihat kan. Masa itu kalau dia tengah marah tu, sebut ayat Quran tu dia susah nak ni kan, tak terima. Itu yang psikologi. Kemudian cara komunikasi kita kan, tuan-tuan jangan lebih alim, lebih arif daripada saya kan, lebih lama hidup kan, lebih arif bagaimana ni. Sebab tu ilmu penting kan. Yang kedua skill, kemahiran kita. Dan yang paling penting juga adalah sikap kita, akhlak kita. Kalau kita pun duk jenis jadi batu api ya,
kan? Bukan duk jadi orang yang kalau kita ni bukan orang yang baik-baik, kita pun jenis yang jenis apa nak cakap ni ya, jenis hantu juga lah kan. Sebab tu nak bagi nasihat ke orang pun susah juga orang nak terima. Hang nak bagi nasihat aku, hang pun 2 kali 5 saja, tak selalu sebab kan. Betul, penting 3 ni ilmu, apa nama, skill kita, maharan kita, dan juga akhlak kita, sikap kita. Sebab tu kita lihat kadang-kadang kita orang yang boleh jadi macam kaunselor, macam apa kan, orang yang stres ni jumpa dia akan jadi tenang kan? Tapi kadang orang jumpa kita, dia ada masalah, dia jumpa kita, dia balik, dia ada satu masalah, dia balik, lepas jumpa kita, dia berbalik satu lagi masalah kan. Sebab apa? Sebab kita mungkin tak ada ilmu tentang ini. Tapi orang yang ada ilmu, kita ada masalah, kita jumpa dia tidak ada masalah. Ini orang jumpa kita satu masalah, bawa balik 2-3 lagi masalah lain. Itu tak. Sebab apa? Sebab kita tidak ada ilmu. Baik. Jadi kesimpulan kepada tajuk ini, jadilah kita orang yang beriman, orang Islam yang sentiasa prihatin tengok kalau ada kawan-kawan kita yang bergaduh. Hari ini kalau kita kenal, malam ni kita cerita bab mendamaikan orang yang bergaduh bermusuh ni. Kalau kita tahu, kalau kita kenal, maka tanggungjawab kita untuk kita betulkan. Jangan kita biarkan. Ikut kemampuan kita lah, ikut kemampuan kita. Ini tanggungjawab kita. Sebab Nabi suruh kan? Sebab apa nama, agama kita semua. Dan yang paling penting juga, jangan kita jadi batu api sebenarnya. Jangan kita jadi orang yang mewujudkan permusuhan dalam kalangan masyarakat kita. Jangan jadikan kita ni punca kepada permusuhan, punca kepada pergaduhan, punca kepada rasa tak puas hati dalam masyarakat kita. Dengan sebab kita orang lain terputus hubungan dengan sebab kita. Ini penting. Ini kita kena jaga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang yang menjadi perosak kepada masyarakat kita. Baik. Tajuk yang seterusnya. Sebelum itu ada satu lagi yang tinggal. Dalam sebuah riwayat dari Muslim, Ummu Kalsum menambah, aku tidak mendengar baginda mengizinkan sesuatu ucapan yang mungkin diucapkan oleh orang kecuali 3 perkara. Beliau masukkan perang, mendamaikan orang, dan ucapan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Ini yang berkaitan dengan tauliah tadi ini. Kita macam berbohong, macam menipu, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan. Balik rumah, makan nasi masih, gulai kari masih kan? Kalau kita cakap masih kecil hati, maka kita kata apa? Sedap kan, sedap kan? Kalau tak nak makan, dah kenyang, Ustaz Gani belanja tadi cakaplah malam kan. Yang penting hubungan tu nak jaga. Ini sebut dalam apa nama, hadis riwayat Imam Muslim. Cumanya janganlah salah guna hadis ni kan, jangan salah guna. Pembohong dia sebenarnya kan, dia bukan memang dia ada bohong daripada awal lagi. Ini tak boleh tak boleh. Baik. Tajuk seterusnya adalah menyeru kepada kebenaran. Tajuk ini saya ingat kita sambung berlepas pun kan. Jadi sebagai kesimpulan ya, sekali lagi, marilah sama-sama kita jadi orang yang prihatin. Kita sama-sama bantu dalam masyarakat kita, mengelokkan hubungan persaudaraan kita dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan masyarakat kita, kampung kita hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang seronok, yang harmoni. Tidak ada gaduh pasal muka dan sebagainya. Kalau ada kisah-kisah lama kan, kebetulan kita baca tajuk pada malam ni, kalau kita adalah bergaduh dengan siapa-siapa,
Tak perlu nak cerita kat orang lain, kan? Kita sendiri, dia diam je ni, dia diam je, kan? Telefon ke apa ke, settle kan tiba-tiba, settle lah sendiri. Jangan tunggu orang jadi ada orang tengah pula nak apa, nak jadi nak damaikan kita dengan orang tak payah, kan? Kita sendiri. Kebetulan kita baca tajuk ni pada malam ni, kot-kot ada yang mengandung, yang masam muka, dengan kita puasa masjid ke, dengan siapa-siapa saja, kan? Ataupun dengan jiran kita, orang sebelah rumah kita sebagainya, kan? Kalau ada mulai malam ni, kan? Biar kita mula dulu, ulurkan tangan, minta maaf, kita settle cepat-cepat, kita settle. Kan? Ini bertahun simpan beberapa tahun, lama simpan ni, kan? Lama simpan, ikut hati dan perasaan tu, geram tu, lama simpan, kan? Kita bimbang takut tak sempat kita nak bermaaf-maafan, sedangkan dia dah maafkan kita, kan? Orang tu dah maafkan kita, tapi kita yang tak maafkan dia, kan? Kita takut tadi kalau ni kunas kita, kan? Sampai masa, sampai ada tak sempat kita maafkan, kita termasuk dalam orang yang Yahudi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat, khususnya kepada saya yang bercakap ini dan juga kepada tuan dan perempuan yang dengar. Mudah-mudahan nilai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh. Jadi kita tahu kuliah kita pada malam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrul insan fi khusr allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.